السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat rahmat, mendapat keampunan, mendapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla sewaktu kita hidup di dunia, lebih-lebih lagi setelah kita mati, berada di alam barzakh dan seterusnya ke mahsyar, dengan kita berakhir berada dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, hari ini 17 September 2021 bersama dengan 10 Safar 1443. Tuan-tuan yang sudah kerinduan untuk kembali ke masjid, walaupun dengan bilangan yang sangat terhad, kita kata alhamdulillah. Kali terakhir sebahagian jemaah kita datang ke masjid 14 Mei 2021. Bermakna sudah 17 minggu tidak berjumaat. Kita serahlah urusan ini kepada Allah. Setelah pihak berkuasa berijtihad, memberi arahan, kita hanya mematuhi, tidak memberontak ataupun tidak mengatakan selain daripada kita mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Para jemaah sekalian, alhamdulillah, setelah kita diberi ruang untuk hadir ke masjid, maka tuan-tuan yang selalu ke masjid beristiqamah dengan melakukan solat berjamaah di masjid, syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang dikembalikan kepada kita. Maka kita hadir ke masjid dengan mematuhi segala peraturan-peraturannya, ataupun disebut dengan nama SOP-nya, supaya kita dapat meneruskan ibadat ini tidak terganggu. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga pada minggu-minggu yang akan datang ramai lagi jemaah yang sampai ke masjid untuk solat jamaah dan berjumaat, insya-Allah. Kerana halangan dia COVID. Kalau Allah hilangkan COVID ini, terbukalah masjid kita, cerialah kita bersama dengan sahabat-sahabat yang kita sayangi dan kita kasihi. Ada di kalangan sahabat kita yang tak dapat ke masjid daripada 16 atau 17 minggu yang lalu, telah pun masuk ke dalam kubur, maknanya tak kembali lagi ke masjid setelah mereka kali terakhir Jumaat yang lalu. Ada di kalangan kita yang masih menunggu-nunggu di luar sana untuk masuk. Ada juga di kalangan kita yang tersengih-sengih, memang tak nak pergi solat, dikata kalau pergi pun tak boleh masuk. Berbeza-beza pandangan. Kerana itu di antara tanda cinta kita kepada masjid, kita kena usaha untuk mendapat tempat.
Jangan berusaha untuk mencari alasan untuk tidak ke masjid. Kalau pergi pun tak ada 40 orang je. Baik tak pergi selalu. Maknanya tidak ada usaha. Sekurang-kurang kalau kita pergi, mungkin pintu terbuka. Pengawal pintu kata masih lagi boleh peluang boleh masuk, kita masuk. Itulah perasaan kita, itulah kecintaan kita ke masjid, di mana bagaimana cara kita berinteraksi dengan suasana yang berlaku ini. Para jemaah sekalian, di saat kita PKP yang ketiga, timbul berbagai-bagai ajaran yang pelik-pelik dalam masyarakat. Ada yang berpaksikan kepada mimpi, ada yang berpaksikan kepada kitab-kitab Jawi lama, membuat ramalan itu ramalan ini. Maka karena itulah di antara tajuk yang kita bincangkan di sini, pemantapan akidah tanggungjawab bersama. Islam menegaskan bahawa akidah yang mantap adalah asas pertama yang perlu disemai ke dalam jiwa kita, jiwa keluarga kita dan anak-anak. Sebagai bapa, sebagai suami, ibu bapa atau penjaga, kita mestilah memainkan peranan menyempurnakan tanggungjawab besar ini. Sebagaimana kita boleh tauladani daripada Sayyidina Luqmanul Hakim yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Luqman ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman telah beri nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya syirik itu benar-benar suatu kezaliman yang besar. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah zalim paling besar dalam dunia ini, iaitulah zalim melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Memupuk akidah yang mantap artinya menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang layak disembah dan yang memiliki kuasa mutlak dalam menentukan apa juga takdir ke atas semua makhluknya. Di samping itu, akidah yang mantap mampu mendorong mereka melakukan amal kebaikan dan menghindarkan diri dari dosa lantaran gerun kepada azab Allah. Asas akidah ini akan membentuk kehidupan kita. Anak-anak kita kuat dan mampu menghadapi apa juga cabaran hidup sebagai hamba Allah, maka tanpa iman yang jitu, perlakuan maksiat dan dosa dipandang remeh, bagaikan tiada apa-apa masalah. Kalau orang tegur dia, kenapa tak solat? Apa masalah awak? Oi, dia celek mata dengan kita balik. Hari ini, apa saja maksiat dikatakan telah dinormalisasikan maksiat. Mula-mula nampak maksiat, lama-lama okey je pula. Ini jadi masalah kepada kita hari ini. Bagaimana kita nak menyedarkan masyarakat supaya dosa itu dosa, kecil atau besar. Maka kita kena ingat, sebagaimana kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dinukilkan asar ini oleh Imam Al-Bukhari, dia kata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idu tahta jabalin. Orang mukmin dia tengok dosa, kesalahan itu seperti batu besar di atas kepala dia, di atas bukit yang nak hempap atas kepala dia. Wa innal fajira, orang jahat, orang tak baik, dia tengok dosa macam lalat di atas hidung, gitu sudah lari. Kita mengatakan bezanya di antara orang mukmin, orang yang takut kepada Allah, dengan orang yang tidak takut kepada Allah, iaitulah bagaimana dia berinteraksi dengan dosa dan maksiat, bagaimana dia berinteraksi dengan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Para jemaah sekalian, usaha-usaha memantapkan akidah perlu berlaku sejak di awal usia anak-anak dan dibuat secara berterusan. Tingkatkan penghayatan Islam dengan pengajian bersumberkan Al-Quran dan hadis ataupun sunnah
yang telah ditafsirkan oleh para ulama salafus saleh, pupuk jiwa mereka dengan akhlak dan pekerti mulia berasaskan keikhlasan dan kesedaran betapa Allah Azza wa Jalla sentiasa mengawasi semua hambanya. Kita tanam dalam jiwa kita dan anak-anak kita 3 sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar. Kalau 3 ini terpasak dalam jiwa, tidak mampu kita nak melakukan maksiat. Hasilnya, anak-anak yang membesar dalam suasana keimanan ini akan mampu menjalankan kehidupan di dunia dengan bahagia dan membahagiakan insan-insan lain. Jiwa mereka subur dengan watak kehambaan lantaran dibajai dengan rasa bertuhan yang begitu mantap. Para jemaah sekalian, kita kena sedar dan berwaspada dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar, dan memastikan kesalahan itu diberitahu kepada keluarga kita supaya tidak terpengaruh dengan ajaran yang tersebut. Dalam suasana kita PKP 3 ini, tular di media sosial mengenai kumpulan ajaran, mimpi, macam-macam jenis ajaran yang menggunakan media sosial untuk mendoktrin pahaman ajaran menyeleweng yang menggusarkan masyarakat Islam. Mereka telah menggunakan medsos, Facebooknya, YouTube, Telegram, balabat, apalagi WhatsApp, macam-macam lagi alat digunakan untuk menyebarkan pahaman tersebut. Yang kita peliknya, kalau kata dia mimpi seorang dia buat benda pelik, orang tak ikut, tak apa. Ramai pula pengikut dia tu. Tengok sekali dia berzoom dengan geng dia, macam-macam cerita yang keluar, kononnya kremak sudah ada tarikhnya, mereka akan pergi sana sini, sehingga pihak keselamatan polis terpaksa mengambil tindakan. Pihak Jabatan Akidah juga di bawah JAKIM juga telah mengambil inisiatif. Maka ini kita mengatakan jangan pandang lekeh perkara-perkara seperti itu, nampak main-main je, main-main je tu. Jangan. Karena itulah kata dari para ulama, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur ada pemungutnya. Walaupun ajaran sesat, bagi kita tak logik akal, tetapi ada pengikut. Pengikut dia kalau tak cerdik sangat, kita rasa okey juga. Ini nampak macam orang cerdik, nampak macam orang belajar. Tapi kenapa terpengaruh dengan benda pelik? Maka itulah dikatakan setiap benda gugur ada pemungut. Yang baik pun dipungut, yang buruk ada pemungutnya. Maka kita hati-hati supaya anak kita tidak terpungut benda-benda yang mungkar dan maksiat, penyelewengan, penyimpangan berlaku. Maka kita sebagai bapa kena main peranan memastikan diri kita dan keluarga, terutama anak-anak, sentiasa mendapat didikan Islam yang sebenar, jauh daripada ajaran yang menyeleweng, termasuk dalam permainan-permainan game-game. Kadang-kadang kita nampak simple, tapi dia ada bentuk unsur sihir untuk pemujaan kepada berhala dan sebagainya. Jadi ibu bapa, di saat kita duk PDPR, macam-macam ni kita duk beri pada anak kita handphone lah, macam-macam alat, kita kena siasat juga. Kena semok juga dia duduk main apa, dia tengok apa. Kita ingat dia duduk mengaji, duduk belajar, rupa-rupanya dia terperangkap dengan ajaran sesat ataupun maksiat yang melanda. Wal'iyazubillah. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan di sini para jemaah sekalian, yang pertama, bapa ataupun suami, bapa dan ibu mestilah menyempurnakan tanggungjawab, menyemai akidah yang mantap ke dalam jiwa anak-anak kita dengan kepahaman Islam yang benar, dengan kepahaman Islam yang jitu. Kalau ada unsur-unsur yang tidak baik, diberi kepahaman kepada mereka, diberi penjelasan. Kalau tak mampu jelas, minta ustaz-ustaz yang tolong jelaskan. Cari video-video yang telah dipublishkan oleh para asatizah, para pendakwah yang telah menjelaskan perkara ini adalah sesat, perkara ini tidak baik. Boleh jadi suatu ilmu baru yang diguna pakai oleh penyebar-penyebar ajaran sesat ataupun penyebar-penyebaran berita palsu ini. Setelah kita ber-PKP tak boleh berjalan, iaitu ilmu melalui alam maya yang telah pun digunakan oleh kita sebagai pendakwah. Mereka juga menggunakan untuk menyebarkan pahaman. Yang kedua, akidah yang mantap membantu anak-anak untuk kuat menghadapi cabaran hidup dan mendorong mereka melakukan kebaikan dan menghindari dosa.
Yang ketiga, pastikan diri kita dan keluarga sentiasa mendapat didikan Islam yang sebenar serta jauh daripada sebarang ajaran dan pahaman yang membawa kepada penyelewengan akidah. Kadang-kadang kita tengok nampak sedap kelas pengajian, tapi duk mai unsur-unsur batiniah wujud dalam ajaran, sampai beribu orang tengok video, tapi bila tanya apa awak faham apa ustaz? Oi, kita tak faham, itu ilmu laduni punya ustaz. Ustaz seorang faham. Habis dia cerita apa dengan awak? Mengaji apa benda tak faham? Kadang-kadang masyarakat ni pelik, yang dia belajar tak faham itu dianggap sebagai hebat. Hak kita duk mengaji boleh faham ni tak hebat. Masya-Allah, tabarakallah. Kita duk usaha, guru-guru pendidik berusaha bagaimana nak menyampaikan maklumat supaya orang faham, tapi orang yang mengaji ilmu pelik-pelik ni, hakikat makrifat ni tak faham, itu lagi hebat. Sebab guru itu sudah laduni daripada Allah Azza wa Jalla. Kita kata ini juga termasuk dalam simptom-simptom ajaran yang patut dijauhi para jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Hendaklah kita sentiasa mencari bekalan, mencari bahan-bahan yang boleh kita jadikan pegangan, panduan dalam hidup kita ini. Lebih-lebih lagi kalau kita baca di saat PKP yang akhir ini, kita telah tengok gejala membunuh diri juga agak tinggi. Orang yang nak balik kampung tak boleh. Kecewa berlakunya insiden yang tidak baik. Berjauhan suami isteri tak boleh duduk dekat, berlakunya perkara yang tidak baik. Mana kalau kita tengok angka orang bunuh diri musim Covid ini agak tinggi. Dulu kita duk kata orang bunuh diri di negara tertentu ramai. Rupa-rupanya bila mari Covid, ramai juga orang bunuh diri dengan sebab-sebab. Yang antara sebab yang besarnya iaitulah kelemahan akidah Islamiyah di dalam bab al-qada wal qadar. Mana pemantapan akidah kita selain daripada kita menyekat penyelewengan fahaman-fahaman yang salah yang dirempuh masuk melalui ajaran ataupun permainan di media sosial. Satu lagi yang kita kena tengok, masalah kemurungan. Jangan sampai tengok anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita nampak pelik, jiran-jiran ambillah peranan bertanya khabar, kenapa ni? Bapa nampak pelik? Jangan sampai dia akak bendera putih, baru kita bekerja nak bawa makanan ke rumah dia. Jangan sampai dia telah terjun bangunan, baru kita bagi nak bagi nasihat. Kita kalau boleh kita nasihat sebelum terjadinya insiden-insiden yang sangat berbahaya. Selain daripada mantapkan kepercayaan akidah kita dalam bab al-qada wal qadar, di sana juga ilmu motivasi, ilmu kejiwaan yang perlu diberi supaya orang-orang yang kemurungan ini diberi bimbingan, dikeluarkan daripada stres ataupun depression sehingga boleh menyebabkan mereka membunuh diri. Jadi angka-angka begini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Ta'ala hilangkan penyakit Covid ini, Allah Ta'ala angkatkan penyakit yang berbahaya juga ini, dan Allah Ta'ala hilangkan juga masalah stres, masalah macam-macam masalah yang berlaku dalam negara. Mudah-mudahan keamanan, keselamatan kembali kepada tempat kita, iaitulah sama-sama kita memberi kepahaman yang jelas tentang keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Salah faham tentang qada dengan qadar banyak mengundang parah yang begitu besar. Sama ada berlakunya bunuh diri, membunuh orang, ataupun banyak lagi perkara lain yang tidak terjadi. Ada juga orang yang sanggup
keluar daripada agama semata-mata tak percaya kepada Tuhan. Kenapa sudah setahun kita berdoa, Tuhan masih lagi belum angkat COVID. Kecewa dia dengan COVID, marah kepada Tuhan, akhir sekali tinggal agama. Wal'iyazubillah. Jadi para jemaah sekalian, itulah nasihat yang ringkas yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan keluarga kita. Maka sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنة مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم وحد صفوف المسلمين في ماليزيا. اللهم وحد صفوف المسلمين في ماليزيا. اللهم وفق ولي أمرنا توانكو السلطان ونائبه إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيتي للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, angkatkanlah wabak corona ini daripada negara kami. Ya Allah, angkatkanlah wabak corona ini daripada negeri dan kampung kami. Ya Allah, mana-mana di kalangan sahabat-sahabat kami, ahli masjid kami, keluarga kami yang telah dilanda corona, maka berilah kesembuhan kepada mereka ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hilangkanlah wabak ini dan segala wabak-wabak yang lain yang berlaku dalam negara kami, wabak perebutan jawatan, wabak gila itu gila ini ya Rabbal Alamin. Hilangkanlah semuanya. Semoga rakyat masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman damai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.